Okey. Okey, suara saya dah ada tuan-tuan dan puan? Kejap ya. Okey. Okey, jap. Saya sekarang suara saya okey tuan-tuan dan puan? Dah okey? Sekarang dah okey? Suara saya dah okey? Baru ada? Setakat ni dah ada ya? Okey, minta maaf ya. Dah okey ya? Okey, alhamdulillah. Maknanya tadi ni saya bercakap tak ada suara. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak dengar lagi suara, boleh bagi tahu semula dengan saya. Okey. Dah okey ya. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi kita dah tahu dia ni bina dia ajwaf. Kenapa? Disebabkan ada yang sejajar dengan fa iaitu ra, sejajar dengan ain adalah alif, yang sejajar dengan lam adalah dal. Ini kata dasar dia. Dan ada huruf illah, pada kata dasar. Huruf illah dia sejajar dengan alif, sejajar dengan ain. Kalau huruf illah sejajar dengan ain, maka dinamakan dengan mu'tal ajwaf. Mu'tal ajwaf. Maka jadi istilah dia tu hajah dan haji semua. Apabila ain sejajar dengan huruf illah atau dinamakan apabila ainul fi'il adalah huruf illah, maka dinamakan dengan apa? Dengan mu'tal ajwaf. Muka surat ni muka surat 35. Muka surat 35. Okey, tuan-tuan dan puan ya. Muka surat 35. Jadi ini yang maksud daripada ajwaf. Okey, selanjutnya kita masuk kepada sirat-sirat dia punya. Pemahaman tentang sirat-sirat. Okey, saya buat dalam table. Contoh dia, perkataan dia tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil dekat sini ni, perkataan dia adalah ajaba. Ajaba. Perkataan dia ajaba. Ajaba maknanya apa? Telah. Maknanya adalah telah menjawab ya. Maknanya telah menjawab. Ajaba. Telah menjawab. Ini sigat dia apa? Sigat dia fi'il madi. Fi'lun madin. Ini sigat dia adalah fi'il madi. Ajaba maknanya telah menjawab. Okey. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan semua, saya nak tuan-tuan dan puan-puan ubah perkataan ajaba, tukar kepada bermaknakan jawablah. Apa bahasa Arabnya? Jawablah. Kalau ajaba maknanya telah menjawab. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan semua, sila ubah kepada jawablah. Sila ubah kepada jawablah. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Ubah kepada jawablah. Apa bahasa Arabnya jawablah? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua, sila bagi bahasa Arabnya jawablah. Kalau ajaba telah menjawab. Sekarang kita ubah menjadi jawablah. Apa tu bahasa Arabnya tuan-tuan dan puan-puan semua? Jawablah. Okey. Hajah Nur Fazila, Hajah Maslina. Okey. Betul. Ada lagi yang nak jawab? Jadi bahasa Arabnya apa? Okey, ramai jawab ya. Okey, jadi bahasa Arabnya adalah ajib. Ajib. Jadi kita gunakan sirat apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita gunakan sirat fi'il amar. Fi'lu amrin. Kita gunakan sirat fi'il amar. Okey, betul. Jadi sirat dia adalah fi'il amar. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan,
Kita ubah lagi kepada yang lain. Kepada yang lain lagi. Kita ubah menjadi sini ni telah menjawab, sini jawablah. Kita ubah yang menjawab. Yang menjawab. Yang menjawab atau orang yang menjawab. Apa bahasa Arabnya? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Yang menjawab. Apa bahasa Arabnya? Yang menjawab. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua, sila ubah kepada yang menjawab. Yang menjawab atau orang yang menjawab. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, sila ubah kepada yang menjawab ataupun orang yang menjawab, benda yang menjawab atau zat yang menjawab. Sila. Okey, Hajah Maslina, Hajah Nur Fazila, okey. Okey, Hajah Nur Fazila buat betul ni. Ni buat sekali dengan sirat dia. Okey. Jadi, kalau yang menjawab maknanya orang yang menjawab atau yang menjawab maknanya dia pelaku dia. Kita gunakan apa? Sirat dia ismul fa'il. Kita gunakan sirat apa? Ismul fa'il. Ataupun ismu fa'ilin nama dia boleh. Isim fa'il. Apa sana tu? Muji pun. Jadi ni maknanya yang menjawab. Muji pun. Okey. Selanjutnya. Kita cuba jadi ubah kepada jawapan. Jawapan. Apa bahasa Arabnya? Jawapan, tuan-tuan dan puan-puan semua. Jawapan. Apa bahasa Arabnya? Jawapan. Sekarang kita ubah lagi kepada jawapan. Jawapan. Apa bahasa Arabnya? Jawapan. Kalau ini telah menjawab, jawablah, yang menjawab, kita ubah lagi menjadi jawapan. Apa bahasa Arabnya? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Sila ubah kepada jawapan. Apa bahasa Arabnya? Jawapan. Sila, tuan-tuan dan puan-puan semua. Ada yang boleh? Apa bahasa Arabnya? Jawapan. Jawapan. Okey, Hajah Maslina mujaban. Okey, tak betul. Hajah Nur Fazilah, betul. Mumtazah. Okey. Ada lagi nak jawab? Apa bahasa Arabnya? Jawapan. Okey, Hajah Maslina, betul. Okey. Ada nak jawab lagi? Di antara tuan-tuan dan puan-puan semua, apa bahasa Arabnya? Jawapan. Maknanya kita gunakan apa? Kita gunakan jawapan tu kan nama terbitan. Nama terbitan maknanya kita gunakan sirat apa? Ismul masdar. Isim masdar. Okey. Masdar dalam muka surat 35 ni Ustaz ada dua. Boleh Hajah gunakan yang masdar yang macam biasa ataupun sebelah dia tu ada masdar mimi. Jadi Hajah boleh buat sini ni, Hajah dan Haji, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh buat masdar dia tu adalah jawapan tu boleh di bahasa Arab dia ijabatan ataupun mujaban. Okey, boleh dua-dua. Yang mana kita nak? Dua-dua ni adalah masdar. Bezanya yang ini ni nama dia sebenarnya nama dia apa? Nama dia adalah ini ni ismul masdari, nama dia isim masdar ghairul mimi. Ni masdar ghairul mimi, nama dia, nama panjang dia lah. Ghairul mimi. Kalau yang mujaban ni apa? Ini ni adalah isim masdar mimi. Yang tadi itu isim masdar ghair mimi, kan? Ini isim masdar al-mimi. Ini yang mimi. Mimi ni apa maksud dia Ustaz? Dia ada mim dekat awal dia. Kalau ghair mimi, ghair ni maknanya tak punya, tak ada mim dekat awal dia. Jadi macam ni ya. Ini ghair mimi, ini masdar mimi. Sama saja, dua-dua tu masdar. Okey. Hajah dan Haji, tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Tak ada masalah ya. Waalaikumsalam. Okey. Dah okey sampai sini untuk masalah sirah. Jadi ni kita memahami tentang sirah sekarang ni. Untuk sirah ni hal hadha wadih
am la? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Ayuhas sadatul kiram. Hal hadha wadih am la? Ayuhas sadatul kiram. Jelas ke tak tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ha? Jelas ya? Tak ada masalah ya? Okey. Okey. Jadi semua jelas. Jadi sekarang kalau tuan-tuan dan puan-puan dah jelas dengan yang ni, kita cuba menengok kepada latihan dia punya. Kita cuba kepada latihan. Kita cuba yang nombor satu lah. Nombor satu ya. Ustaz ada ke tak lagu untuk yang ni? Kalau lagu sini, kalau lagu tuan-tuan perempuan, di sini ada juga lagu dia. Saya pun kalau yang lagu ni, kalau dekat Facebook Tahfiz At-Taqwa ada. Dekat YouTube pun ada, YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa. Lagu dia Aroda yuridu irodatan muradan fahuwa muridun wadaka muradun. Arid laturid muradun arid laturid muradun. Macam tu tuan-tuan puan-puan ya. Kalau nak dengan lagu nak menghafal semua sirah yang ada. Boleh. Okey. Kita cuba sekarang masuk kepada latihan dia punya. Latihan yang bawah tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak tu latihan yang ada dekat bawah. Saya besarkanlah yang ini. Saya buat kejap ya. Okey. Saya kecilkan sajalah. Dia sebesarkan. Saya buat landscape. Kejap tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Ni juga cukup besar lah macam ni. Jadi boleh puas kita nak tengok. Besar. Cukup besar. Okey. Kita cuba masuk kepada yang pertama. Nombor yang pertama. Dalam kitab tu min asbabin najahi. Min asbabin najahi. Okey, ini yang kita nak cari ni. Ini apa ni? Al-qawiyatu. Okey. Al-qawiyatu. Maknanya apa sini ni? Di antara. Min asbab. Di antara asbab. Di antara asbab. Di antara sebab-sebab najah kejayaan. Di antara sebab-sebab kejayaan adalah bla 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 yang kuat. Kita nak tengok yang ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita nak cari tahu. Sebelah sini ni kita nak cari tahu apa. Okey. Apa fi'il madi dia? Fi'lun madin. Lepas tu kita nak cari tahu juga apa sirah dia. Siratun. Okey, lepas tu kita nak cari tahu apa wazan dia. Waznun. Lepas tu kita nak cari tahu apa bina dia. Bina dia bina ajwaf ustaz, kita dah tulis tadi. Betul, bina ajwaf. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan ya. Bina ajwaf. Sekarang kita cari tahu fi'il madi dia dulu. Fi'il madi dia dulu. Apa tu fi'il madi dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Apa tu fi'il madi dia? Jadi perkataan yang ni, apa ni fi'il madi dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Apa fi'il madi dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua, sila tulis dekat komen. Apa fi'il madi dia? Tulisan dia jelas ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Tulisannya jelas ya, wadih ya. Nampak tulisannya ya. Tak kecil sangat ya. Okey. Okey. Hajah Maslina tulis semua sekali. Okey. Fi'il madi dia apa? Ramai jawab. Okey, fi'il madi dia adalah arada. Fi'il madi dia arada. Okey, fi'il madi dia arada.
Apa makna aroda tu? Maknanya ingin, Ustaz. Oh, maknanya ingin, berkehendak maknanya. Okey. Sekarang tuan-tuan dan puan, kita dah tahu kita fi'il madi dia adalah aroda. Sekarang kita kena tentukan apa ni agak-agaknya sigat dia ni. Apa tu sigat dia tuan-tuan dan puan semua? Apa dia sigat dia lagi ni? Okey. Apa sigat dia tuan-tuan dan puan? Sila. Apa sirah untuk yang ni? Ini okey, Hajah Aisyah. Ni dah cukup besar ni tak, kalau saya perbesar lagi takut tak cukup. Tak nampak semua nanti. Okey. Tapi serasanya ini dah boleh dibaca ya. Dah boleh nampak lah ya. Ajar pun nanti boleh buat, kalau nak tengok ni, boleh buat Facebook tu macam landscape. Nak tengok dia tu. Biar semakin jelas lah. Okey. Jadi sigat dia apa? Isim masdar. Betul. Ramai jawab. Senang saja. Nampak dia. Dia ni sigat dia adalah ismul masdar. Okey. Wazan dia apa ni? Tuan-tuan dan puan-puan, wazan dia. Wazan dia boleh tengok pada muka surat 32. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua tengok pada muka surat 32. Wazan isim masdar apa dia? Sekarang wazan dia lagi. Wazan dia. Apa wazan dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Boleh tengok pada muka surat 32. Okey, ramai jawab ya. Wazan dia adalah betul. Wazan dia if'alan. Betul. Hajah dan haji semua, tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Wazan dia adalah if'alan. If'alan. Jadi wazan dia if'alan. Okey. Jadi yang ini ni fi'il madi dia aroda, sigat dia isim masdar, wazan dia if'alan, bina dia ajwaf. Jadi baca dia apa ni? Baca dia al-iradata ataupun al-iradatu. Kita tak tahu lagi ni. Al-iradatu ke, al-iradata ke, al-iradati ke. Tak tahu lagi kita. Okey, sekarang kita cuba bagi makna lah. Di antara, min ni boleh maknanya di antara ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Di antara sebab-sebab kejayaan adalah keinginan. Sebabkan dia masdar, kita buat makna dia macam jadi nama terbitannya. Keinginan yang kuat. Jadi di antara sebab kejayaan adalah keinginan yang kuat. Okey. Untuk tasrif dia, alhamdulillah kita dah buat tasrif dia. Untuk tasrif ni, hal hadha wadih amla. Tuan-tuan dan puan-puan semua, tasrif ni jelas ke tak tasrif dia ni? Jelas ke tak tuan-tuan dan puan-puan untuk tasrif dia? Hal hadha wadih amla? Jelas ya? Okey. Untuk tasrif dia jelas ya? Sekarang kita cuba masuklah kepada nahwu dia punya lagi. Tasrif tak ada masalah ya tuan-tuan dan puan-puan ya? Okey, nampaknya tak ada masalah. Okey. Kita cuba sekarang nahwu dia punya. Min. Min ni apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Min ni adalah haraf jar. Harful jarri. Ni huruf jar nama dia. Harful jar. Asbabi, selepas huruf jar, apa nama dia? Selepas huruf jar adalah ismun majrur. Isim majrur. Isim majrur. Huruf jar, jika hajah dan haji, tuan-tuan dan puan-puan semua terjumpa huruf jar, maka selepas dia adalah isim majrur. Okey. An-najah ni jadi apa ni? Sebab kejayaan. Sebab kejayaan. Itu tu dua patah perkataan jadi satu. Sebab kejayaan. Samalah macam rumah saya. Sebab kejayaan. Pintu kelas. Kalau yang dua-dua macam tu maknanya susunan dia apa ni? Ini maknanya mudhaf. Ini dinamakan dengan mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Sebab kejayaan. Samalah macam rumah saya. Rumah dia. Okey. Ini ni mudhaf juga. Maknanya isim majrur ni juga sebagai mudhaf juga. Ini juga sebagai mudhaf ni tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya an-najah mudhafun
ilaihi. Dah okey setakat tu ya. Setakat yang ni wadih amla. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Hal hadha wadih amla. Untuk setakat ni jelas ke tak? Okey ya, tak ada masalah ya. Okey. Selanjutnya. Ajar Aisyah mudhaf dia mana? Mudhaf dia yang asbab. Asbab. Mudhaf dia asbab. Okey. Okey. Sebab itulah kalau Hajah tengok pada asbab ni dia tak ada bertanwin. Dia tak bertanwin. Kenapa tak bertanwin dia Ustaz? Sebabkan dia mudhaf. Sebabkan dia apa? Sebabkan dia mudhaf. Okey. Okey. Jelas ya tuan-tuan dan puan ya. Sekarang kita dah tahu ini huruf jar, ini isim majrur, ini mudhaf ilaih. Kita tak tahu lagi ni. Tuan-tuan dan puan-puan ada belajar ya. Belajar dalam nahu. Apa tu dalam nahu? Ada belajar yang namanya saya tak dekat sini lah. Yang namanya ayat tu terbagi atas dua. Ayat tu ada dua bentuk dia. Ada nama dia jumlatun fi'liyatun. Ada nama dia jumlatun fi'liyatun. Dalam nahu ya. Ada nama dia jumlatun ismiyatun. Ismiyatun. Jumlatun fi'liyatun dan jumlatun ismiyah. Jumlah fi'liyah dia kena ada fi'lun. Lepas tu mesti ada fa'il. Kalau jumlah ismiyah kena ada mubtada plus dengan mubtadaun plus dengan khabarun. Okey, khabarun. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan semua, yang ini ni jumlah ismiyah ke fi'liyah tuan-tuan dan puan-puan semua. Ini ni ayat yang kita bincangkan hari ini apakah dia jumlah ismiyah ataupun dia jumlah fi'liyah? Saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Apakah ini jumlah ismiyah atau dia jumlah fi'liyah? Itu yang penting dulu. Sebelum kita teruskan ni, apakah ini jumlah ismiyah atau ini jumlah fi'liyah? Saya tanya kepada Hajah dan Haji lagi ya. Macam mana? Okey. Hajah Nur Fazila Mumtazah. Apakah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Okey. Kita tengok lagi kaedah dia tadi. Apa kaedah dia? Kalau dia jumlah fi'liyah, mesti ada fi'lun kata kerja plus dengan fa'il. Kalau dia jumlah ismiyah, mesti ada mubtada plus dengan khabar. Mesti ada mubtada dengan khabar. Sekarang kita tengok dekat atas ni. Ada ke tak fi'lun kata kerja di sini? Hajah dan Haji semua. Ini huruf. Ini isim majrur. Maknanya dia isim ni. Asbab ni. An-najah ni isim ni ada alif lam. Al-iradah ni isim ada alif lam. Al-qawiyah ni isim. Maknanya confirm. Dia bukan jumlah fi'liyah. Dia bukan jumlah fi'liyah. Maknanya apa? Maknanya dia adalah jumlatun ismiyatun. Maknanya dia apa? Jumlatun ismiyah. Maknanya ini ni tuan-tuan dan puan-puan semua, ini jumlah ismiyah ni. Jumlatun ismiyatun. Kenapa Ustaz? Sebabkan tak ada fi'il dengan fa'il. Fi'il pun tak ada kat dalam tu. Maknanya dia jumlah ismiyah. Kalau kita sebut dia sebagai jumlah ismiyah, maknanya kita kena cari mubtadaun, mubtada dengan khabar. Kita kena cari mubtada khabar. Yang mana mubtada dan yang mana khabar dia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Itu yang kita kena cari sekarang ni. Itu kita kena cari sekarang ni. Mana mubtada, mana khabar. Kita ada belajar mubtada wajib berupa isim. Mubtada wajib berupa isim. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya? Mubtada wajib berupa isim. Dekat sini ni huruf jar. Maknanya dia tak boleh jadi mubtada. Tak boleh langsung jadi mubtada. Sebabkan dia huruf jar.
asbabi. Ini ni isim majrur. Sebabkan mubtada dia isim dan dia marfu', wajib rafa'. Dia wajib rafa' mubtada. Tu hadanan dia. Tuan-tuan perempuannya, mubtada wajib rafa'. Mubtada wajib rafa'. Mubtada wajib rafa'. Sebabkan asbabi ni dia tak rafa' ni. Dia pakai baris bawah, maknanya dia jar. Tak boleh di mubtada. An-najahi pun juga majrur, tak boleh di mubtada. Yang mana mubtada dia? Mubtada dia adalah al-iradah. Jadi al-iradah ni tuan-tuan dan puan-puan semua, ini jadi mubtada. Ini mubtada ni. Ini adalah mubtada. Okey, mubtadaun. Okey, al-iradatu jadi dia. Kenapa iradatu Ustaz? Sebabkan dia mubtada. Mubtada wajib rafa' baris depan ya. Okey. Al-qawiyatu, keinginan yang kuat. Ni naat nama dia. Tuan-tuan perempuan mungkin akan belajar dengan Ustaz Angga. Ni nama dia apa? Naat. Ni naat dia. Ini adalah naat. Na'tun. Sebabkan dia ada alif lam dengan alif lam, bermaknakan yang. Na'tu atau sifat. Okey. Okey tuan-tuan perempuan ya. Jadi keinginan yang kuat. Di antara asbab ataupun sebab kejayaan adalah keinginan yang kuat. Jadi sini ni mubtada. Ustaz, mubtada dah jumpa. Khabar dia mana pula Ustaz? Khabar dia adalah huruf jar dengan isim majrur atau syibhul jumlah. Ini khabar dia tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Saya bagi warna biru lah. Warna biru ni adalah khabar. Maknanya khabar dia yang ini. Syibhul jumlah nama dia khabar dia. Jadi khabar dia adalah huruf jar dengan isim majrur. Jadi khabar dia dekat depan, mubtada dia dekat belakang. Okey tuan-tuan puan-puan ya. Kalau istilah nahwu dia, ini namakan dengan mubtadaun muakhkharun. Mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan nama dia. Kalau ini apa nama dia Ustaz? Yang khabar dekat depan ni, khabar dekat depan tu dinamakan dengan apa? Khabarun muqaddamun. Khabar dekat yang diletak dekat depan ni namakan dengan apa? Khabarun muqaddamun tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Okey. Semua jelas ya? Hal hadha wadih amla? Jelas ya? Hal hadha wadih amla? Tuan-tuan dan puan-puan jelas ya? Okey. Okey, jelas ya? Tak ada masalah ya tuan-tuan dan puan-puan semua? Okey. Okey, ini yang nombor 1. Sekarang kita cubalah yang lain lagi. Yang lain. Kita cuba yang lain. Jelas ya? Okey, tak ada soalan. Kita cuba yang nombor 2 lagi. Nombor 2. Okey, kejap. Yang nombor 2, al-aslu fil asya'i. Al-aslu fil asya'i. Fil asya'i. Kita nak cari ni. Apa ni? Kita nak cari apa yang ni. Apa tasrif dia dan nahwu dia punya. Okey tuan-tuan puan-puan ya. Kita nak cari tu. Kita buat dulu table dia. Biar senang. Okey. Dah. Sekarang kita cari apa fi'il madhi dia. Fi'lun madhin. Lepas tu apa sirah dia. Apa sirah dia punya. Lepas tu apa wazan dia punya. Lepas tu apa bina dia punya. Itu kita cari. Bina dia tadi Ustaz dah selesai dah. Bina dia, bina jawab semua ni dalam table ni. Okey, bina jawab. Okey.
Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita kena cari apa ni fi'il madi dia, apa sirah dia, apa wazan dia. Yang ni ya, perkataan yang ni ya, kita kena cari ni. Apa fi'il madi dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua tulis dekat komen. Dekat ruang komen. Apa fi'il madi dia? Sila. Okey. Ada yang boleh jawab? Okey. Hajar Nur Fazila, ada lagi yang nak jawab? Di antara tuan-tuan dan puan-puan semua, apa tu fi'il madi dia punya? Okey. Okey. Ada tuan-tuan dan puan semua? Apa tu fi'il madi dia? Ada lagi nak jawab? Okey. Okey. Jadi kita cari fi'il madi dalam table, ada dalam table. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cek dalam table tu. Dekat-dekat atas juga tu. Fi'il madi dia adalah, okey, Hajar Nur Fazila, Hajar Aisyah. Fi'il madi dia adalah abaha. Abaha. Apa makna abaha tu? Maknanya adalah membolehkan. Membolehkan. Abaha maknanya apa? Membolehkan, tuan-tuan dan puan-puan ya. Maknanya adalah membolehkan. Okey. Lepas tu kita cari sirah dia lagi ni. Sirah dia. Sirah dia lagi ni. Kita cari. Sirah dia apa ni tuan-tuan dan puan-puan semua? Sirah dia ni. Sirah ni senang ni. Apa ni sirah dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Sirah dia. Ada yang boleh jawab? Apa tu sirah dia? Okey, ada jawab lagi? Sirah kepada yang tadi ni. Apa tu sirah dia yang pada yang warna kuning tu? Warna kuning tu. Apa sirah dia? Sirah dia. Okey, ramai jawab isi masdar. Boleh. Sirah dia adalah, kita boleh nampak dalam table tu. Sirah dia adalah ismul masdar. Isim masdar. Okey, sirah dia adalah isim masdar. Okey, betul. Lepas tu, apa wazan dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Apa wazan dia lagi ni? Apa wazan dia punya? Wazan dia. Sila. Tuan-tuan dan puan-puan sila komen. Apa wazan dia punya? Sila. Apa wazan dia punya? Dia boleh? Wazan dia lagi ni. Wazan tengok pada muka surat 32. Muka surat 32. Okey. Okey, Hajar Maslina dah jawab. Ada lagi nak jawab? Okey, Hajar Nur Fazila. Okey. Betul. Wazan dia adalah if'alan. Wazan dia apa? If'alan. Ini wazan dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Senang ya. Okey, untuk tasrif ni dah habis dah. Untuk tasrif. Tasrif hanya setakat mencari fi'il madi, sirah, wazan dan bina. Untuk tasrif ni, hal hadha wadih am la, tuan-tuan dan puan-puan semua. Jelas ke tak tuan-tuan dan puan-puan? Jelas? Wadih am la? Jelas ya? Okey. Okey. Sekarang kita masuk kepada nahwu dia punya. Nahwu dia punya. Okey, nahwu dia punya asal. Asal ni maknanya al-aslu ni dasar ataupun asas. Ataupun dasar. Dasar ataupun asas lah. Asal ataupun dasar pada setiap perkara adalah boleh. Asal atau dasar pada setiap perkara itu adalah kebolehan. Maknanya sebenarnya pada dasarnya setiap perkara itu boleh pada dasarnya. Pada dasarnya setiap perkara itu boleh. Okey. Itu makna dia. Okey, yang pertama al-aslu dalam nahwu dia. Al-aslu ni sebagai apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Al-aslu tu sebagai apa dia? Al-aslu ini adalah isim di awal ayat. Dinamakan dengan apa? Mubtada. Maknanya confirm ni jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah ni. Sebabkan ayat dia dimulakan dengan isim. Dan isim yang di awal ayat tu, di permulaan ayat tu dinamakan dengan mubtada. Okey.
Al-aslu fil asya. Dasar setiap perkara, dasar setiap perkara, maknanya fi ni huruf jar. Ini haraf jar ya. Harful jarri. Al-asya selepas huruf jar nama dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Selepas huruf jar dinamakan dengan isim majrur. Ismun majrur. Okey. Majrurun. Isim majrur. Okey. Asal ataupun dasar setiap perkara itu sebenarnya segala sesuatu itu, dasar segala sesuatu itu sebenarnya adalah boleh. Sebenarnya semua tu boleh. Macam tu. Okey. Al-ibahah jadi apa? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Dasar ataupun asal pada setiap perkara itu adalah kebolehan. Ni al-ibahah baca tadi ya. Okey. Ini ada apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang boleh jawab? Sini ada mubtada. Mana khabar dia? Khabar dia adalah al-ibahah. Jadi khabar dia al-ibahah. Ini khabar dia sebab tu dia kita tulis dekat ujung dia al-ibahah, al-ibahatu. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi asal ataupun dasar segala sesuatu itu adalah al-ibahah, kebolehan. Maknanya segala sesuatu sebenarnya boleh. Tapi boleh menjadi haram nanti, boleh menjadi makruh. Tapi asal segala sesuatu sebenarnya boleh ataupun mubah. Okey, itu yang soalan nombor 2, latihan nombor 2. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, untuk berlatih kita boleh buat macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh berlatih sekali menggunakan tasrif dan juga sekali memahami nahwu dia punya. Tasrif dan nahwu. Kalau boleh buat macam ni latihan yang tuan-tuan dan puan-puan kerjakan di rumah ataupun semasa tuan-tuan ada masa lapang lah. Boleh buat macam ni. Sebabkan nahwu, kalau kita belajar tasrif, nahwu jangan dilupakan. Belajar nahwu, tasrif pun kena juga ingatlah. Okey. Itu sajalah perbincangan kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua. InsyaAllah selepas ni pukul 12.40 kita akan berjumpa lagi untuk bahasa Arab komunikasi. Jadi jangan sampai lewatkan. Jangan sampai terlewat tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan juga jangan lupa share, ajak kawan-kawan yang lain untuk bersama-sama kita belajar bahasa Arab. Jazakumullah khairan. InsyaAllah jumpa lagi 10 minit lagi tuan-tuan dan puan-puan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.